Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata Singapura mungkin dijangka menghindari kemelesetan pada tahun ini. Ini meskipun ekonomi mungkin tumbuh lebih perlahan dan ini bergantung kepada faktor-faktor luaran termasuk sama ada China akan kembali beroperasi seperti biasa selepas ia menamatkan dasar sifar COVID-19. Pemerintah tambah PM Lee sedang bersiap sedia untuk menangani pelbagai senario dan ia akan berusaha untuk mencapai keputusan yang terbaik. If we look around the world, so many dark clouds outside us, around us, and we need to distinguish ourselves and make the most of our advantages to keep ourselves safe and doing well. And I think this year, Year of the Rabbit, we have every confidence we will be able to do that. And I hope all Singaporeans will have a good year, most importantly, a healthy year, where you deal with the COVID in our stride, still there but no longer obsessing our thoughts. And we make progress with our lives, with our growth, with our futures, and watch our children grow. PM Lee berkata demikian semasa bercakap kepada pihak media selepas beliau bertemu dengan para pekerja khidmat pengangkutan di hub pengangkutan bersepadu Woodlands. Semasa lawatan itu, PM Lee mengucapkan terima kasih kepada para pekerja kerana menyediakan khidmat pengangkutan awam semasa tempoh perayaan ini. Sebilangan pekerja yang beliau temui berharap agar gaji akan dinaikkan. PM Lee berkata ia bergantung kepada keadaan ekonomi pada tahun ini. Sungguh pun demikian, Kongres Kesatuan Sekerja Kebangsaan NTUC memberi jaminan bahawa gerakan buruh itu akan terus memastikan kebajikan pekerja. Ini termasuk menyediakan tempat-tempat rehat dan meningkatkan prospek pekerjaan. NTUC will want to continue championing workers' interests, whether it's the young coming into the workforce, whether it's mentorship, mental well-being, career coaching, so and so forth. We are engaging all the young to understand them better, all the way to the senior workers, where we are looking at their retirement adequacy, extended employment, so that they can continue to earn a good living, have the dignity of work, and have a good segue into retirement. Para ibu bapa boleh menjangkakan lebih banyak sokongan dalam penjagaan anak-anak. Dalam mesej Tahun Baru Cina, Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkongsi pemerintah akan mengumumkan langkah-langkah baru dalam bulan-bulan mendatang. PM Lee berkata keluarga yang kukuh adalah asas kompak sosial Singapura. Setiap orang boleh memainkan peranan untuk membina sebuah masyarakat yang mantap dan berdaya bingkas di mana keluarga dihargai dan diberikan sokongan. Syarikat-syarikat misalnya boleh melaksanakan tugasan fleksibel. Rakan-rakan kongsi masyarakat boleh berkongsi sumber untuk membantu keluarga dan para individu harus menghargai masa bersama keluarga dan menjadikannya keutamaan lebih tinggi. Pemerintah kata PM Lee akan terus membantu para ibu bapa menguruskan tekanan dalam pembesaran anak-anak dan memberikan setiap anak satu permulaan yang baik dalam kehidupan. PM Lee mengingatkan semua agar kekal berwaspada semasa sambutan perayaan dan mengamalkan tanggungjawab sosial. Meskipun keadaan COVID-19 di sini kekal mantap, varian-varian baru mungkin muncul, mencetuskan cabaran-cabaran yang tidak dijangkakan. Semua orang harus menjalani ujian kendiri apabila perlu, terutama sebelum melawat sanak saudara warga emas dan kekal di rumah jika diuji positif atau tidak sihat. Yang paling penting, kata PM Lee, semua harus mengemaskini vaksinasi dengan vaksin bivalen yang terkini. Ini kerana ia kekal perlindungan terbaik mencegah virus COVID-19. Perjalanan menyeberang Causeway mengambil masa lebih daripada 3 jam semasa waktu kemuncak siang tadi. Ramai yang tidak menghiraukan kesesakan di pusat pemeriksaan agar dapat menyambut Tahun Baru Cina bersama keluarga mereka pada saat-saat akhir. Ada yang bersama keluarga untuk kali pertama sejak pandemik. Sepanjang perjalanan ke seberang tambak siang tadi, kelihatan kenderaan beratur panjang untuk masuk ke Johor. Ramai merupakan mereka yang ingin pulang ke Malaysia untuk acara makan malam atau reunion dinner bersama keluarga atau sekadar berkunjung sempena sambutan Tahun Baru Cina esok. Namun mereka terpaksa mengambil masa purata lebih 3 jam bagi perjalanan di antara dua pusat pemeriksaan di Causeway. Keadaannya tidak terlalu jauh berbeza bagi yang memilih untuk menggunakan pengangkutan awam.
Di pusat pemeriksaan Woodlands, orang ramai berduyun-duyun turun dari deretan bas dan kereta menuju ke kaunter-kaunter imigresen. Bagi memudahkan urusan perjalanan, pihak berkuasa Singapura mengerahkan pegawai serta sumber yang secukupnya bagi menangani lonjakan jumlah pengunjung. Pelbagai pesanan telah turut dikeluarkan sebelum ini, termasuk mengingatkan para pemandu agar mengelakkan memintas lorong lain atau membahayakan keselamatan para pengguna lain. Dan bagi yang bercadang untuk menyewa kereta semasa cuti Tahun Baru Cina, mereka berkemungkinan besar bakal menghadapi masalah untuk membuat tempahan. Syarikat-syarikat sewa kereta di Singapura melaporkan lonjakan permintaan dari warga Singapura yang ingin melakukan kunjungan rumah ke rumah. Ini menyebabkan mereka tidak mempunyai kenderaan yang mencukupi untuk memenuhi permintaan. Syarikat sewa kereta Ace Drive akur perniagaan sangat luar biasa. Kesemua 240 kenderaan milik syarikat itu telah ditempah sepenuhnya beberapa hari sebelum Tahun Baru Cina kali ini. Tempoh sewa juga kini lebih lama. Lebih 60% kereta sewanya telah ditempah untuk lebih sebulan berbanding hanya untuk 2 hingga 3 hari pada lazimnya. We certainly do not have enough to service the demands, which is why we have been constantly registering vehicles, at least about 60 units over the last few months, just to cater for the demands this Chinese New Year. Namun begitu, syarikat Ace terpaksa menolak beberapa pelanggan yang cuba melakukan tempahan pada saat-saat akhir. Satu lagi syarikat yang menghadapi tekanan serupa adalah GetGo. Ia memiliki lebih 2,000 kereta di serata Singapura yang pelanggan boleh sewa sehingga 5 hari hanya dengan menggunakan aplikasi. Kesemua kereta telah disewa untuk hari pertama Tahun Baru Cina. Despite us, growing quite aggressively, I think from last year to this year, we probably added over 1,000 cars to our fleet. We still see that we don't have enough cars for CNY, right? So we believe in, progressively and organically growing of fleet in line with the demand. So definitely we'll still try and grow. GetGo merancang untuk meningkatkan armada kereta sewanya kepada 10,000 kenderaan menjelang 2030. Saudara, sambutan Tahun Baru Cina lebih istimewa bagi seorang warga emas yang tinggal sendirian. Buat pertama kalinya dalam masa 20 tahun, beliau bersedia menerima kehadiran tetamu di flat 2 biliknya di Circuit Road berkat inisiatif Project Happiness Jamiah Darul Islah. Beginilah keadaan bilik tidur Encik Chu Xiao Yin 86 tahun sebelum ini. Ia kini lebih selesa, kemas dan rapi. Encik Chu terpilih menjadi penerima bantuan Project Happiness Kendalian Rumah Peralihan Jamiah Darul Islah kali ini. Banyak perabot dan peralatan di flat 2 biliknya di Circuit Road yang sudah rosak dan dinding rumahnya juga sudah lama tidak dicat. Ia telah diberi nafas baru dengan beberapa perabot baru seperti katil, almari, sofa, meja makan, lampu serta kipas angin hasil sumbangan para penaja dan sumbangan orang ramai. Selama 20 tahun, tiada tetamu yang diundang ke rumahnya semasa perayaan Tahun Baru Cina. Tetapi kini Encik Chu tidak sabar untuk mengundang teman-temannya. Lalu saya suka rumah baru, cat baru. Lagi kawan-kawan datang dan jumpa. Saya happy Chinese New Year. Saya happy pasal semua orang tolong-tolong. Inisiatif Project Happiness ini agak lebih mencabar kerana 6 penghuni dan anggota alumni Darul Islah terpaksa mengejar masa untuk menyelesaikan projek ini dalam masa 3 hari. Namun mereka amat berbesar hati kerana dapat menjayakan projek ini. Saya tengok macam tuan rumah ni macam cermin pada saya lah. Mungkin satu hari saya boleh jadi begini kan. Jadi satu kebaikan juga. Jika buat baik, orang akan balas baik lah. Jadi dengan membantu orang-orang yang memerlukan ni, tak merugikan kita. Pasal kita tak ada apa-apa, kita cuma ada tenaga dan semangat kita je. Encik Chu menerima tetamu Tahun Baru Cina pertamanya petang tadi iaitu anggota Parlimen McPherson Cik Tin Pei-Ling dan beberapa anggota Akar Umbi. Dan Cik Tin yang sering menziarahi Encik Chu gembira dengan bantuan yang dihulurkan. Beliau turut menyampaikan ucapan terima kasih dengan kesemua pihak yang menjayakan projek ini.
It is an opportunity for them to, get back into action, to get back into the society and walking into someone's home. I hope this will serve as an encouragement, a morale booster, and to encourage them to continue to, keep on that momentum and continue to, never give up and just continue to give back to society. Tahun ini menandakan pusingan keempat buat Project Happiness yang dilancarkan pada tahun 2019.